A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وَالسَّيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurnia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita manfaatkan kurniaan tersebut dengan kebaikan dan moga-moga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan dalam perkongsian ilmu di dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, termasuk pada bab yang ketiga, iaitu kebaikan dan keburukan. Islam sangat mengambil berat kepada pendidikan jiwa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berusaha menanam ajaran-ajaran dalam jiwanya sehingga ia benar-benar teguh. Apabila jiwa manusia di dalam masyarakat tidak sihat, suasana akan menjadi suram. Berbagai fitnah dan bencana akan menimpa manusia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hal ini memang ternyata berlaku dari dahulu lagi sampailah ke hari ini. Apabila di dalam masyarakat terdapat individu-individu yang kurang senang hatinya kepada orang yang ingin menjalankan kebenaran, menyampaikan kebenaran, maka inilah yang akan berlaku, iaitu salah satunya keadaan suasana dalam masyarakat tu tak baik, kurang senang, tidak aman. Bila orang nak buat baik, orang yang mempunyai sifat tidak kurang senang ni, dia akan mengata belakang, dia akan hebahkan pada orang lain. Tengoklah dia ni, si fulan ni, dia buat baik tu nak tunjuk pada orang je, nak tunjuk pada orang yang dia itu baik. Padahal yang berkata tu baik ke? Buat satu tohmahan, fitnah. Ini berlaku. Kalaulah dalam masyarakat tu semuanya sehati sejiwa, maka
dalam masyarakat itu, komuniti itu akan menjadi aman. Tak ada pertelingkahan, tak ada perbalahan. Kalau ada perbezaan pendapat, mereka menerima dengan berlapang dada, tapi tidak berlaku. Apabila berbeza pendapat sahaja, mula pihak ini akan membenarkan pendapatnya, dan pihak ini pun akan membenarkan pendapatnya. Maka akhirnya jadi tegang, perbalahan, bermasa muka, jumpa selisih, satu jalan selisih motor, seorang pandang kanan, seorang pandang kiri. Pasal apa? Ini yang berlaku. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini berbalik kepada kita. Kita dah tahu kebenarannya begini, kita tetap dengan cara kita yang menyalahi. Maka orang yang perlu berubah, kita ubah diri kita. Sebab itu apabila sesuatu berlaku, Allah Ta'ala turunkan ujian kepada kita, bukan kerana Allah Ta'ala tak sayangkan kita. Itu bermakna Allah Ta'ala minta kita bermuhasabah, muhasabah balik, apa salah yang aku buat. Bila dah nampak dah, oh, kemarin aku ada menyinggung hati kawan aku ni, perbetulkan balik keadaan, berjumpa balik, minta maaf. Mat, kemarin aku ada cakap macam ni, dan aku nampak reaksi kamu kurang senang, kamu tersinggung, aku minta maaf. Aku minta maaf. Dah clear. Sama ada dia menerima tak menerima, itu bukan urusan kita. Yang penting bila kita salah, kita minta maaf. Kita cerita di peringkat bawah saja, tak payah cerita di peringkat atas. Peringkat bawah saja, asas. Ini maknanya kita nak lakukan perubahan, tetapi kita tidak merubah diri kita. Macam mana? Kita nak ubah kehidupan orang supaya jadi baik, sedangkan diri sendiri pun tidak menunjukkan tauladan yang baik. Macam mana orang nak ikut? Sebab itu cerminan bagi umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada Nabi itu semuanya baik. Apa kita nak buat, kita tengok Nabi dulu, baru betul. Baik, seterusnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum akan bala bencana, yakni disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada yang dapat menolak atau menahannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong
dan melindungi mereka selain daripadanya. Dan apabila kemungkaran banyak berlaku di atas muka bumi, orang-orang yang berilmu tidak menjalankan tanggungjawabnya untuk membasmi, membanteras kemungkaran yang berlaku, maka akan sampailah satu masa Allah turunkan bala bencana. Nampak? Sesuatu musibah yang Allah Ta'ala turunkan itu bukan saja-saja Allah Ta'ala turunkan. Macam kita lah. Kita ni kadang-kadang kita suka nyakat orang. Tak ada apa benda pun, suka. Tapi Allah Ta'ala turunkan ujian, turunkan musibah kepada pasti sebab dia apa? Salah satunya banyak kemungkaran berlaku. Jadi turunnya bala bencana itu untuk menghapuskan serba sedikit kemungkaran yang berlaku. Mudah-mudahan bala bencana yang turun itu jadi satu ingatan kepada kita. Kita tak jadi macam kaum-kaum Nabi dulu. Umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tetap turunkan ujian, turunkan musibah, turunkan bala bencana. Kerana apa? Setiap kaum ada perangai-perangai yang menyalahi syarak. Kemungkaran berlaku. Ada. Cuma bezanya pada umat Nabi Muhammad ni, kita lah. Allah Ta'ala turunkan bala bencana ni dalam tahap yang rendah, ringan, tapi berat bagi kita tanggung. Kalaulah Allah Ta'ala turunkan bala bencana yang berat kepada kita, bumi boleh terbalik, macam mana? Hujan batu turun, macam mana? Ini baru ujian yang ringan Allah Ta'ala beri kepada kita. Atas sebab apa? Sebab sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ni disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ambil kesempatan ni. Dan lagi satu, orang suka mengambil kesempatan atas sifat Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, tak apalah, boleh buat, nanti minta ampun Allah Ta'ala ampunkanlah. Ni dia. Ambil kesempatan atas sifat Allah. Dia belajar, dalam masa dia belajar, dia buat kemungkaran. Lepas tu dia kata, tak apa, nanti taubat, nanti minta ampun. Allah tu kan Maha Pengampun. Nampak tak? Benar, Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kalau sekiranya kemungkaran yang dibuat itu, yang kita buat itu, Allah Ta'ala tak ampunkan, macam mana? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu apabila kita belajar sifat-sifat Allah, sepatutnya kita lebih faham, dan jangan kita ambil kesempatan. Contoh, kita ada kawan kita ni orang yang berada, orang yang kaya, orang yang mewah. Kita ambil kesempatan atas dia, menggunakan dia
untuk bayar kereta kita, menggunakan dia untuk bayar rumah kita. Tak boleh lah. Tak betul cara macam tu. Sekali dua boleh lah. Kali ketiga kena pelangkung kepala. Kerja senang je, kerja tak buat, itu kita nak bayar, ini kita nak bayar. Baik. Sebab itu apabila ujian yang Allah Ta'ala turunkan ini, tak ada siapa boleh tolak. Tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa boleh tahan. Mana tahu kau nanti orang tengok, oh tu balak nak turun, dia pun tahan. Jangan tu, naik balik ni. Tak ada. Tak ada siapa boleh buat. Kalau magic David Copperfield boleh buat, tu bohong, dia menipu kita. Kita yang bodoh percaya. Dia angkatnya KLCC, nak dialihnya KLCC tu, bangunan KLCC tu. Yang bodoh apa? Kita bodoh percaya. Baik. Dan tidak ada siapa yang dapat menolong dan melindungi mereka daripada siksaan yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah sendiri. Contoh kaum Nabi Nuh, tak boleh dah nak dakwah apa semua, tak boleh nak ikut dah. Allah Ta'ala turunkan bala bencana. Bagi orang yang melakukan kemungkaran ni, semua kena. Siapa yang Allah Ta'ala tolong? Orang yang mengikut Nabi Nuh. Sayangnya, anaknya, isterinya tak ikut. Yang ikut Nabi Nuh siapa? Beberapa orang pengikut dia dan binatang-binatang. Binatang ikut Nabi Nuh, ikut jalan kebenaran. Binatang tahu Nabi Nuh tu bawa jalan yang betul, ikut Nabi Nuh. Kalaulah manusia ni dah nampak kebenaran tak mau ikut, agak-agak apa? Masing-masing tahu jawapan dia, tak payah sebut. Ni rekod ni, nanti kena gam. Nampak? Baik. Sebab itu apabila Allah Ta'ala turunkan ujian, sama ada berat ataupun ringan, sama ada dari segi individu ataupun umum, maka kita ambil peluang untuk muhasabah. Apa salah kita? Contoh apa yang berlaku sekarang ni, kita diserang oleh wabak COVID-19, coronavirus. Apa salah? Apa kesilapan? Jangan kita dengar cerita desas-desus orang kata, oh ini virus ni orang yang ciptalah, manusia yang ciptalah, itulah, inilah apa. Kesahihannya tak, belum lagi sahih. Tak, yang sahihnya ini ujian Allah. Nampak? Atas ujian Allah ini jugalah banyak mendidik umat Islam dan masyarakat yang lain, bangsa yang lain. Apa dia? Untuk patuh SOP, patuh arahan. Sebelum ni kalau jumpa mana-mana, pergi ke masjid ada pakai mask. Mask saya tak pakai lah ni. Ada pakai mask? Tak pakai. Satu kelebihan mask ni, bila pakai, kalau kita batuk ke bersin ke apa virus tu, dia tak pergi merebak. Kalau kena pun kita je. Dan bagusnya ujian ini kita ambil kebaikan dia.
Sebelum ini kita datang ke masjid, ke surau, sembahyang, tak kira lah sembahyang fardu ke sembahyang Jumaat ke, tak bawa sejadah pun. Kali ni bawa sejadah. Nampak? Dan pada hari Jumaat, kita nak datang hadis solat Jumaat. Dulu kebiasaannya kita datang bila time nak dekat-dekat azan baru nak keluar rumah. Tapi sekarang kita datang ke masjid awal lagi daripada tu. Sebab apa? Kalau lambat nombor habis. Nampak tak? Ini satu didikan sebenarnya pada kita. Ujian yang Allah Ta'ala turun sebagai didikan kepada kita. Degil sangat. Kalaulah ujian yang Allah Ta'ala turunkan ini kita tak ambil peduli, kita hanya cakap ini ketetapan Allah, nak buat macam mana, tapi tidak bermuhasabah dan memperbaiki kesilapan-kesilapan kita, susah lah. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Nabi SAW menekankan supaya kita ini menuntut ilmu, belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, kita ada ilmu pengetahuan. Sebab itu kita boleh bezakan di mana yang hak, di mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut fadlu ilayya, fadlu ahabbu ilayya. Macam manakah hadis ni? Sekejap, kadang-kadang pun lupa juga. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibadah. Kelebihan mereka yang berilmu lebih aku suka. Nabi sebut kelebihan kepada mereka yang lebih memahami tentang ilmu pengetahuan, lebih aku suka daripada mereka yang lebih di dalam ibadat. Ni kelebihan. Nabi lebih suka orang yang berilmu. Kerana apa? Apabila orang yang berilmu ini, macam saya cakap tadi, dia boleh membezakan di mana hak, di mana batil, di mana pahala, di mana dosa, di mana baik, di mana tidak baik. Ni kelebihannya. Sebab itu kita dituntut untuk belajar, terutamanya ilmu fardu ain. Jangan, ini dulu saya pernah masuk, saya berada di satu pondok, tak lama pun, 2 minggu je. Pasal apa? Mungkin perjalanan tu tak seiring dengan, saya tak boleh bawa. Bila masuk di sana, sebab saya dulu belajar belajar di Madiwa tentang banyak lebih kepada ilmu fiqh. Jadi bila masuk di sana, kita nak mendalami tentang ilmu tauhid, nak mendalami lagi tentang ilmu tauhid. Jadi bila sampai di sana, memang tempat tu dalam pedalaman, masuk dalam. Yang kawan yang hantar saya ni tanya, jadi kalau hari Jumaat macam mana? Macam mana mereka pergi sembahyang Jumaat? Apa dia jawab? Ini bukanlah Tok Guru yang jawab, ni orang-orang bawahan dia jawab. Kira orang barisan-barisan yang bawah pada Tok Guru ni lah. Kita sini tak sembahyang Jumaat, kita qada sembahyang Jumaat. Bila dengar perkataan qada sembahyang Jumaat,
kita ni kita belajar ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh ada tak qada sembahyang Jumaat? Ada tak? Dia tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada tak qada sembahyang Jumaat? Ada? Tak ada. Mana ada? Dan ianya dibuat secara perseorangan. Mana boleh sembahyang Jumaat buat seorang? Mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, sekurang-kurang jumlah makmumnya 40 orang. 40 orang tu orang yang macam mana? Orang yang bermastautin, bukan orang yang bermukim, bukan orang yang musafir. Sebab tu kalau nak kira jumlah 40 orang tu, kena orang Qaryah sini. 40 dulu cukup. Okey, sah. Katalah apa jumlahnya 38 orang. Oh, tak cukup. Bukanlah tempat ni. Mungkin tempat-tempat pedalaman. Jadi datanglah 2 orang yang musafir. Dipanggilnya masuk, join sekali. Ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i tak sah. Kerana dia orang yang musafir, bukan orang yang bermaftatin, bukan orang yang menetap di situ. Nampak tak? Apatah lagi sembahyang Jumaat, qada Jumaat secara individu, lagi mengarut. Tak apa, saya pun tunggu juga. Ikutlah juga. Ikut macam mana perjalanannya. Ilmu zikir tu kita ambil lah. Sebab ilmu zikir tu mengingatkan Allah. Tak adalah zikir mengarut. Ya insun mata kaji, itu tak ada lah. Zikir betul lah. La ilaha illallah, subhanallah, ada bilangan-bilangannya. Tak apa, zikir tu kita boleh ambil. Kalau zikir tu ada lampur ngising, itu tak ada. Itu saya cabut lagi awal. Tak ada. Cuma perbezaan dari segi sudut fiqh. Dan apabila hari yang lain, beberapa hari itu, yang seterusnya dekat maghrib, bila sampai waktu maghrib, saya pun pergilah dekat surau tu. Sebelum nak sampai waktu maghrib tu, kita tengok dekat dewan makan tu adalah 5-6 orang duduk situ. Jadi kita pun azan. Habis azan, pusing belakang, hilang semua. Tak apalah. Kita beranggapan mungkin mereka nak bersiap untuk solat jemaah. Tunggu. Tak muncul. 10 minit lebih. Tak apalah. Kamat pun semayanglah seorang. Mungkin beranggapan nanti kot nanti sampai. Habis sampai ke sudah, seorang je semayang. Jadi esok tu saya tanya, sini kenapa tak buat semayang jemaah? Apa dia jawab? Sini yang boleh jadi imam hanya tok guru aja. Masya Allah. Dia cakap yang boleh jadi imam tok guru aja. Sebab tok guru ni ilmunya mantap. Saya cakap, Masya Allah. Saya cakap, kalau macam ni pendapatnya salah. Saya cakap, salah. Ada tak, saya tanya. Saya tanya pada dia, ada tak sebarang satu hadis ke satu ayat Quran ke dalil yang mengatakan orang yang berhak menjadi imam sembahyang ini adalah orang yang macam mana cakap orangnya yang ilmunya tinggi, ulama lah, senang. Dia je boleh jadi imam. Ada tak hadis ni tu? Pergi cari.
Kalau jumpa bagi saya. Saya tu cakap pada dia. Sepanjang saya belajar, saya tak jumpa hadis tu. Sekurang-kurang ciri-ciri karakter untuk melayakkan seseorang itu menjadi imam solat adalah suaranya bagus dalam bacaan Al-Quran, tahu tajwidnya, sekurang-kurangnya dah memadai. Tu saya cakap, kalaulah kata tok guru tu mantap ilmunya, bukan nak kita nak menjatuhkan, tak. Kalau sekiranya bila takbiratul ihram tok guru tu angkat Allahu Akbar, mantap ke? Ikut ke sunnah Nabi? Menyalahi sunnah Nabi? Ada Nabi buat Allahu Akbar? Ada? Tak ada. Bagaimana boleh kata tok guru tu mantap ilmunya? Tu salah. Salah. Dan hari berikutnya, sebelum saya nak berangkat balik, dah tak boleh tahan, lain macam rasa. Dia tanya seorang ni, dia baru lagi. Sekejap, tengok dulu kan Tok Bilal marah. Dia ada 4 minit ni. Bila saya sembang dengan seorang yang baru nak berjinak dalam agama ni, saya pun sembang. Saya sebutlah perkataan Tuhan. Dia melenting, dia marah dia. Kita sini tak sebut Tuhan, kita sebut Allah. Ya Rabbi. Dia cakap apa? Tuhan kita Allah. Tuhan itu semua berhala. Masya Allah. Hebat ilmu lah. Padahal tadi baru tengah sembang tadi, permulaan sembang, dia kata dia baru nak belajar. Kita pun jadi bodoh balik. Kita dah belajar lama pun jadi bodoh balik. Lalu saya tanya dia, apa beza Allah dengan Tuhan? Bagi saya, perbezaan Allah dengan Tuhan, bagi saya, bagi tahu saya pun nak belajar ni. Kita, Tuhan kita Allah. Tuhan juga disebut. Pening tak kepala? Tuhan tu berhala. Dia tak boleh nak explain. Jadi saya cakap dengan dia, kalau tak boleh nak explain, jangan keluar kenyataan macam ni kepada orang awam. Allah itu nama bagi Tuhan. Tuhan ni banyak. Itulah termasuk berhala-berhala. Tuhan yang kita sembah Allah. Macam kereta. Kereta tu kereta lah kenderaan. Tapi kereta apa? Ada BMW-nya, ada Mercedes-nya, ada Proton-nya, ada Pro 2-nya. Yang kita takut naik kereta jenazah. Nampak tak? Ini perbezaannya. Sama juga cakap dia Tuhan. Tuhan itu apa? Dia sebagai dia bukan nama. Allah itulah nama. Tuhan yang layak kita sembah. Bukan Tuhan berhala-berhala. Tuhan juga itu berhala bagi orang musyrik. Tuhan bagi orang Islam adalah Allah namanya. Saya tanya dia balik, ni berapa lama belajar kat sini? Baru 2 bulan. Saya terus cakap pada dia, cuba tafsirkan, cuba baca syahadah. Dia pun sebut, bacalah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Dari segi betul tak betul bacaan tu saya tak mau komplain lagi. Okey, cuba terjemahkan.
Tak boleh terjemah. Cuba terjemahkan. Dia diam. Saya tanya dia, tak boleh terjemah? Tak boleh. Bagaimana nak mengatakan yang anda ini kenal Allah? Nak terjemahkan kalimah syahadah pun tak lepas lagi. Dia cakap, asyhadu, itu aku bersaksi, an la ilaha, bahawasanya la, tiada, ilaha, Tuhan. Ilaha, Tuhan, saya sebut pada dia. Kalaulah awak cakap Tuhan itu semuanya berhala, semuanya maksiat semata-mata, kenapa di dalam syahadah ada ilaha, Tuhan? Nampak tak? Dia terus blank, terus down, tak ada cakap apa. Daripada tadi dia tazkirah saya, lalas saya tazkirah dia balik. Saya cakap dia, last saya cakap pada dia, nak mendekatkan diri dengan agama itu bagus, sangat bagus, ini dituntut oleh Islam, tetapi kena tengok tempatnya. Tapi bagi pendapat saya cakap pada dia, tempat ni memang tak layak, tak sesuai untuk orang yang baru nak berjinak, baru nak mendalami ilmu agama. Lebih baik balik belajar, pergi masjid, pergi surau, di mana di situ ada kuliah-kuliah fardu ain, belajar kitab, itu lebih bagus. Kerana peringkat awal itulah dia tempatnya. Ni peringkat awal, belajar sikit. Peringkat awal mana boleh duduk pada peringkat atas. Sebab itu tidak mustahil timbulnya orang makrifat hakikat ni semua ni, yang betul-betul. Yang tak betulnya boleh menyesatkan. Pasal apa? Dia melompat pergi daripada tangga bawah, dia lompat terus pergi atas. Mana boleh? Kita beranak boleh terus berlari? Tak boleh. Nak beranak tu mengesot dulu, musim-musim badan mengangkat punggung, baru nak berdiri tu pun macam ni ni kecil, masa kecil bayi tu nak berdiri, bukan berjalan, nak berdiri. Ini beranak tu berlari, mana boleh? Sama macam belajar ambil step, ikut step, jangan terus lompat. Bila daripada peringkat bawah pergi lompat tingkat atas, dia akan mati, jatuh ke bawah, pasti mati. Tak betul cara dia. Ambil ikut step. Nampak? Baik. Akhir sekali, sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikhendaki oleh Allah akan kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kearifan, kefakihannya di dalam agama. Nak dapat jadi orang yang fakih, kena belajar, ikut step. Imam Syafi'i, imam apa semua ni, semua belajar daripada bawah. Imam Al-Ghazali pun sama juga, belajar daripada bawah. Imam Ghazali itu dia mendapat satu pedoman dari siapa? Dari orang yang datang tempat dia tu. Masa tu dia nak balik ke kampung, dah habis belajar dah. Dia bawa guni-guni ni, dalam guni ni semua kitab-kitab dia belajar. Sampai satu tempat, datanglah perampok. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Malaysianya perompak. Nak merompak dia. Jadi
perempuan ni ambil lah guni-guni ni sebab disangkanya dalam guni ni ada harta, ada emas lah, itulah duit lah. Jadi Imam Ghazali kata apa? Tunggu. Kalau nak ambil lain, ambil lah lain. Ni guni ni jangan ambil. Sebab dalamnya ada kitab-kitab yang menjadi rujukan aku. Apa perempuan tu kata? Kamu belajar, apakah kamu belajar itu ilmu disimpan di kepala atau di dada? Ataupun kamu masih lagi merujuk kepada kitab? Maka kalau kamu belajar masih rujuk kepada kitab, kalau kitab ni hilang, kamu nak rujuk pada siapa? Pedoman itulah Imam Ghazali terus menghafal semua kitab-kitab yang dibelajarnya. Ini dia yang Nabi maksudkan. Kalau Allah Ta'ala nak menghendaki dia ni jadi pandai, jadi baik, Allah Ta'ala akan beri dia kefakihan di dalam agama. Nak dapat jadi orang yang fakih, kena belajar. Belajar ikut peringkat, insya-Allah. Baru ni ada kawan 5 minit lagi boleh seminit lah bagi Chan. Boleh. Bagi apa kami nak buat program ada di satu tempat untuk apa buat belajar. Yang kawan ni kata apa? Ustaz, saya tak erti baca Quran. Ini lagi saya bagus, yang saya suka. Pasal apa? Orang yang tak erti baca Quran, dia ada minat, iltizam dia untuk belajar Al-Quran, maka bila mana dia baca Al-Quran walaupun salah dalam masa dia belajar, dosa dia terangkat kerana dia masih belajar untuk memperbaiki. Jangan jadi orang yang pandai sangat tapi dia belagak. Sikit-sikit nak tunjuk dia punya kepandaian dia, riak, tak guna. Lebih baik jadi ni orang yang tak pandai ni. Sekejap lagi yang kita mengajar orang yang pandai sangat, kita balik diajarnya. Lebih baik ajar orang macam ni. Cakap lagi bagus. Jangan putus asa. Belajar tetap kena belajar. Jangan kita sangka kita tak pandai, tak payah belajar tak apa. Tanggunglah dosa. Dosa kita pun banyak. Bila tak belajar lagi tanggung dosa. Teruskan belajar. Mula daripada mula. Jangan tinggi sangat, nanti jatuh. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita tangguh majlis ini, saya mohon maaf kepada sekalian yang hadir sekiranya dalam penyampaian saya tadi terkasar bahasa ataupun ada kesilapan, kesalahan yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sebab kita ini sebagai seorang manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kalau ada salah dan silap itu, tegur. InsyaAllah. Moga-moga kehidupan kita di atas dunia ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling ingat mengingati. Bukan nak kata bila saya duduk sini saya pandai. Tak. Kita saling ingat mengingati. Boleh, insyaAllah. Okay. Moga-moga sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini mendatangkan manfaat yang besar, dan moga-moga ilmu tersebut dapat membimbing kita untuk berada istiqamah di atas jalan Allah. Moga-moga dengan ilmu yang sedikit itu dapat melayakkan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan justru melayakkan diri kita untuk memasuki syurga Allah. Syurga Allah yang indah terperi.
Moga-moga kita dapat istiqamah dalam menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua ibu bapa kita, dosa pasangan kita, dosa anak-anak kita, dosa ahli keluarga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sebelum kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.